Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kelas mengaji kita di dalam episod Idgham. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas Al-Quran kita, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kawan-kawan, idgham itu apa? Mesti nak tahu kan? Jom kita belajar. Idgham bermaksud memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf seterusnya. Baiklah, idgham terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, idgham ma'al ghunnah. Okey, baik, lagi sekali, idgham ma'al ghunnah. Okay. Yang kedua, idgham bila ghunnah. Lagi sekali, idgham bila ghunnah. Okey, baiklah. Mari kita hafal huruf idgham mengikut jenisnya. Yang pertama, idgham ma'al ghunnah. Huruf yang pertama adalah huruf ya. Yang kedua, huruf waw. Yang ketiga, huruf mim. Dan yang keempat, huruf nun. Baik, sekarang saya nak kamu ingat huruf idgham ma'al ghunnah ada 4. Terdapat 4 huruf idgham ma'al ghunnah. Ya, waw, mim, nun. Baik, kita tengok idgham bila ghunnah. Huruf idgham bila ghunnah yang pertama ialah huruf ra. Dan yang kedua huruf lam. Jadi, idgham bila ghunnah terdapat 2 huruf. Ra dan huruf lam. Baik, kesimpulan di sini, huruf idgham ma'al ghunnah ada 4. Manakala idgham bila ghunnah ada 2. Baiklah. Mari kita lihat bagaimana bacaan idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah berlaku apabila huruf nun sakinah ataupun nun yang bertanda sukun dan juga tanwin, 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan, bertemu dengan
4 huruf idgham ma'al gunnah, iaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim dan waw. Di sini ada satu contoh idgham ma'al gunnah. Man yasha'. Lagi sekali. Man yasha'. Di sini terdapat huruf yang berwarna merah, iaitu huruf nun sakinah. Nun sakinah. Nun ini dikira sebagai nun sakinah kerana dia tidak ada tanda apa-apa. Jadi di sini ini adalah nun sakinah walaupun dia tidak ada tanda sukun. Dan inilah nun sakinah. Dia ada dua nun sakinah, nun yang ada tanda sukun ataupun nun yang kosong, tidak ada tanda apa-apa. Jadi ini nun sakinah dan sebelahnya bertemu dengan huruf ya. Nun sakinah bertemu ya. Di sini berlaku idgham ma'al gunnah kerana huruf ya adalah salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Jadi macam mana cara bacaan? Cara bacaan idgham ma'al gunnah mestilah memasukkan sebutan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham beserta dengung. Bacaan idgham ma'al gunnah mestilah dibaca dengan memasukkan nun sakinah ke dalam huruf ya ini. Dan perlu didengungkan 2 harkat. Lagi sekali saya baca, ikut sama-sama. Man yasha'u. Lagi sekali, man yasha'u. Baiklah, sekarang kita nak praktiskan bacaan kita di dalam bacaan hukum idgham ma'al gunnah. Okey. Di sini terdapat huruf ya. Huruf ya adalah salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah. Jadi di sini terdapat nun sakinah bertemu huruf ya. Jadi bacaannya mesti dibaca idgham ma'al gunnah, memasukkan nun sakinah ke dalam huruf ya. Macam mana bacaan? Tadi kita dah baca, sama contohnya. Man yasha'. Man yasha'. Jadi huruf nun ini dimasukkan dalam huruf ya. Okey, dan didengungkan 2 harkat. Kita tengok contoh yang kedua. Di sini terdapat tanwin. Baris berkembar kita panggil tanwin ataupun bahasa Arabnya ini adalah dommatain. Okey, dommatain, tanda dommatain bertemu dengan huruf ya. Okey, kerana apa? Di sini contoh huruf ya. Okey, dommatain, tanda dommatain ni bertemu huruf ya. Di sinilah berlakunya idgham ma'al gunnah. Kita perlu masukkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf ya. Baik. Wujuhun yawma idzin. Lagi sekali. Wujuhun yawma idzin. Jadi di sini ada idgham ma'al gunnah dan perlu dibaca dengan dengung 2 harkat. Baik, kita tengok huruf idgham ma'al gunnah yang seterusnya, huruf waw. Huruf waw. Okey. Lagi sekali, yang pertama mesti ada nun sakinah bertemu dengan huruf waw.
mesti nun sakinah dulu, barulah huruf idgham ma'al ghunnah iaitu huruf waw. Okey, di sini berlaku idgham ma'al ghunnah kerana nun sakinah bertemu huruf waw. Bagaimana cara bacaan? Masukkan nun sakinah, bunyi nun sakinah ni dimasukkan ke dalam bunyi huruf waw. Min waraihim. Lagi sekali. Min waraihim. Okey. Baik, kita tengok tanda tanwin. Ini baris berkembar ni kita panggil baris tanwin ataupun dalam bahasa Arab kasrotain. Kasrotain. Dua di bawah. Kasrotain bertemu dengan huruf waw. Mesti kasrotain dulu baru jumpa huruf waw. Okey, untuk kasrotain ni tak kisah huruf apa-apa. Huruf ba ke, huruf ya ke, tak kisah huruf alif ke, huruf sin ke. Yang penting ada tanwin dan bertemu dengan huruf idgham ma'al ghunnah iaitu huruf waw di sini, maka jadilah dia idgham ma'al ghunnah. Masukkan bunyi tanwin ke dalam bunyi waw. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Dan perlu dengung dua harakat. Lahabin wa tab. Okey, baik. Kita tengok contoh yang ketiga. Huruf mim. Huruf mim. Baik, di sini terdapat nun sakinah. Okey, saya nak awak fokuskan kepada nun sakinah dan juga tanda tanwin sebab hari ni kita belajar dalam nun sakinah. Okey, baik. Nun sakinah di sini bertemu dengan huruf mim. Dan kita dah tahu huruf mim ni adalah salah satu daripada huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi nun sakinah perlu dimasukkan bunyinya ke dalam huruf mim. Bagaimana cara bacaan? Mim masad. Mim masad. Okey, nun ni dimasukkan dalam huruf mim dan didengungkan dua harakat. Okey. Baik. Cuba awak baca. Mim masad. Okey. Baik. Kita tengok seterusnya. Tanwin. Di sini ada tanwin dan sebelahnya huruf mim. Okey, bila tanwin bertemu dengan huruf mim, kita kena ingat dia adalah idgham ma'al ghunnah. Okey, ini tanwin, tanda dua di atas ini ataupun bahasa Arabnya kita panggil fathatain. Okey, fathatain, tak kisah sini huruf apa pun tak apa. Yang penting ada fathatain dan sebelah fathatain ada huruf mim. Maka dia adalah idgham ma'al ghunnah di sini. Kita perlu masukkan fathatain ni, bunyi tanwin ini ke dalam huruf mim. Bagaimana? Suhufam mutahharah. Suhufam mutahharah. Okey. Tutup mulut dua harakat. Dengungkan dua harakat. Keluarkan angin mengikut hidung. Okey, baik. Kita tengok bacaan yang seterusnya. Contoh yang keempat, huruf nun. Okey, saya ulang Huruf idgham ma'al ghunnah ada 4. Ya, waw, mim dan nun. Okey, untuk contoh yang terakhir ini, dua contoh yang terakhir ini, dia adalah nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Ataupun tanwin bertemu dengan huruf nun. Okey, kita tengok macam mana nak baca nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Di sini idgham ma'al ghunnah, kita perlu masukkan nun sakinah ni ke dalam huruf nun. Inna fa'at. Kita kena tahan dengung dekat sini dua harakat. Inna fa'at. Lagi sekali. Inna fa'at. Okey, baik. Tengok contoh yang terakhir sekali. Tanda tanwin. Di sini ada tanwin.
Tidak kisah huruf apa, janji ada ada baris tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi di sini adalah idgham ma'al ghunnah dan perlu didengungkan bacaannya sebanyak 2 harkat. Amilatun nasibah. Lagi sekali. Amilatun nasibah. Okey, baik. Sekarang kita dah habis baca contoh idgham ma'al ghunnah. Kesimpulannya, idgham ma'al ghunnah, kita perlu masukkan bunyi nun sakinah ataupun tanwin ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah. Apa huruf idgham ma'al ghunnah? Ada 4. Ya, waw, mim dan nun. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok bacaan idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Okey, baik. Idgham bila ghunnah berlaku apabila nun sakinah atau tanda tanwin bertemu dengan huruf ra dan huruf lam. Okey, baik. Konsep yang sama, kita perlu cari dulu nun sakinah ataupun tanda tanwin dan kita akan tengok selepas itu adakah dia huruf ra dan lam. Barulah dia jadi idgham bila ghunnah. Masih cara yang sama. Kita berbincang di dalam tajuk nun sakinah. Okey, baik. Kita tengok contoh idgham bila ghunnah. Di sini terdapat contoh idgham bila ghunnah. Okey, dengar bacaan saya. Mir rabbika, mir rabbika, mir rabbika. Di sini ada nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Kenapa di sini jadi idgham bila ghunnah? Kerana nun sakinah bertemu huruf ra. Ya, huruf ra adalah salah satu huruf idgham bila ghunnah. Jadi di sini terdapat idgham bila ghunnah. Bagaimana cara bacaan? Cara bacaan idgham bila ghunnah ialah memasukkan sebutan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf ra atau lam tanpa dengung. Okey, baik. Idgham bila ghunnah berbeza dengan idgham ma'al ghunnah kerana idgham bila ghunnah tidak perlu dengung. Tidak perlu dengung. Tetapi masih memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf ra atau lam. Iaitu sama. Memasukkan bunyi nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf seterusnya. Okey, baik. Kita nak baca contoh idgham bila ghunnah. Ada berapa huruf idgham bila ghunnah? Ya, idgham bila ghunnah ada 2 huruf. Kita tengok contoh yang pertama. Huruf ra. Mir-rahiq. Mir-rahiq. Kenapa di sini berlaku idgham bila ghunnah? Ya, di sini berlaku idgham bila ghunnah kerana nun sakinah bertemu huruf ra. Jadi kita masukkan bunyi nun sakinah ini ke dalam huruf ra. Mir-rahiq. Mir-rahiq. Nun sakinah, bunyi nun ni dah masuk dalam huruf ra. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Nun sakinah bertemu ra. Bagaimana bacaan? Masukkan nun sakinah ke dalam bunyi huruf ra. Mir rabbika. Mir rabbika. Tiada dengung ya. Tiada dengung 2 harkat. Terus sahaja. Mir rabbika.
Okey, baik. Kita tengok contoh yang ketiga. Ya, di sini terdapat idgham bila gunnah. Kerana apa? Di sini ada tanwin. Tanwin dua di bawah ataupun bahasa Arab kasratain. Okey, tanwin bertemu huruf ra. Tanwin bertemu huruf ra. Di sini terdapat bacaan idgham bila gunnah. Kita kena masukkan bunyi tanwin ke dalam ra tanpa dengung. Okey. Bagaimana? Isyatir radiyah. Lagi sekali. Isyatir radiyah. Lagi sekali. Isyatir radiyah. Okey, baik. Kita tengok contoh yang terakhir. Tanwin. Ya, di sini ada tanwin bertemu huruf ra. Tanwin bertemu huruf ra. Tanwin ni tidak kisah huruf apa. Huruf yang bertanda tanwin ni tidak kisah huruf apa. Janji dia ada tanwin dan bertemu huruf ra. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Okey, baik. Kita tengok huruf idgham bila gunnah yang kedua iaitu huruf lam. Huruf lam. Kita akan baca contoh idgham bila gunnah yang bertemu dengan huruf lam. Okey. Pertama sekali kita kena tengok nun sakinah. Selepas nun sakinah ada huruf lam. Ya, ini idgham bila gunnah. Kita tengok contoh yang kedua. Nun sakinah bertemu huruf lam. Okey. Dan yang ini tanwin bertemu huruf lam. Yang terakhir, tanwin bertemu huruf lam. Okey, baik. Macam mana kita nak baca? Kita kena masukkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf lam. La illam yantahi. La illam yantahi. Di sini masukkan nun ni, masukkan dalam huruf lam ni. Bunyi nun sakinah ni masukkan dalam huruf lam. Okey, yang kedua. Walam yakullahu. Walam yakullahu. Walam yakullahu. Hampir-hampir tiada bunyi nun. Terus masuk huruf lam. Bunyi masuk dalam huruf lam. Yang ketiga. Yauma izillillah. Yauma izillillah. Okey, masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf lam. Okey, yang terakhir sekali. Yauma izillah mahjubun. Lagi sekali. Yauma izillah mahjubun. Okey, baik adik-adik. Kita dah habis baca contoh idgham bila gunnah. Lagi sekali saya nak ingatkan idgham bila gunnah berlaku apabila nun sakinah ataupun tanda tanwin bertemu huruf ra dan juga huruf lam. Ada dua sahaja huruf idgham bila gunnah, iaitu ra dan lam. Baik. Mudah kan? Senang sahaja. Hari ini kita belajar idgham. Ada dua, idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kesimpulannya, idgham ma'al gunnah perlu dibaca dengan dengung, dan manakala idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung. Okey, baik. Diharapkan murid-murid sentiasa di dalam keadaan yang sihat dan terus rajin mengaji. Baik, sekian sahaja daripada saya. Selamat beramal. Assalamualaikum.